Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Untuk video kali ini, kita akan melakukan ulang kaji kepada beberapa topik yang telah kita sentuh di dalam video-video yang telah lepas, iaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja. Yang kedua, ayat aktif dan ayat pasif. Yang ketiga, gandengan subjek dan kata kerja di dalam ayat. Dan yang keempat, bentuk umum kata kerja. Kemudian kita akan pergi kepada latihan yang berkaitan dengan subjek dan kata kerja, iaitu jawapan kepada soalan-soalan latihan di dalam video nombor 8 dan akhir sekali kita lihat soalan-soalan latihan untuk video nombor 9 ini. Ulang kaji faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, kamus hanya menyenaraikan makna kepada perkataan asas kata kerja. Dan kita sebagai pengguna perlu menganalisa struktur ayat untuk mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja sebelum kita memilih kata kerja yang akan digunakan mengikut konteks ayat tersebut. Faktor kedua, iaitu ayat aktif atau ayat pasif telah kita sentuh. Begitu juga dengan faktor ketiga, sama ada subjek adalah berbentuk tunggal ataupun majmuk. Faktor keempat adalah yang paling pendek dan mudah difahami. Kita akan sentuh selepas kita sentuh topik keberlakuan, iaitu tense. Walau bagaimanapun, contoh-contoh ayat sebelum ini telah menggunakan faktor nombor 4 ini. Faktor yang pertama, iaitu keberlakuan ataupun tense adalah lebih sukar difahami dan akan mengambil masa yang lebih panjang untuk dipelajari. Tetapi kita sudah mulakan dengan membincangkan bentuk umum setiap pecahan keberlakuan untuk present tense dan past tense. Pada masa hadapan, kita akan kembangkan lagi jadual tersebut untuk merangkumi pecahan-pecahan keberlakuan untuk future tense. Dan seterusnya, kita akan bincangkan bila masa penggunaan kepada semua pecahan keberlakuan tersebut berserta dengan latihan intensif. Apa yang saya hendak tekankan di sini, keempat-empat faktor ini merupakan teras kepada asas nahu bahasa Inggeris. Yang masih di luar kotak dengan bergaris putus-putus ini adalah kata sifat, iaitu adjective, kata keterangan, iaitu adverb, kata sendi iaitu preposition, kata penghubung iaitu conjunction dan beberapa jenis kata yang lainnya. Yang berada di dalam kotak ini mungkin merangkumi 80% asas nahu bahasa Inggeris. Ini bermakna jika anda memahami setakat apa yang ada di dalam kotak bergaris putus ini, maka anda sudah mempunyai pengetahuan minima yang diperlukan untuk belajar dan mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris secara kendiri. Ini juga bermakna anda tidak akan bermasalah untuk lulus peperiksaan bahasa Inggeris melibatkan asas nahu bahasa Inggeris. Hanya untuk lulus. Untuk mendapat keputusan yang cemerlang memerlukan sedikit lagi pembelajaran dan latihan secara intensif. Dalam masa yang sama anda mempelajari asas nahu bahasa Inggeris, anda perlu menambah daftar kata ataupun vocabulary yang anda kuasai dan juga sebutan ataupun pronunciation. Selepas itu, tahap yang berikutnya adalah meningkatkan kemahiran dalam aspek penggubahan ataupun composition dan pertuturan ataupun speaking. Untuk menguasai aspek penggubahan dan pertuturan, anda perlu menguasai jumlah daftar kata yang memadai dan sudah mula beralih kepada berfikir di dalam bahasa Inggeris. Sila tonton video nombor 3. Saluran ini tidak memberi fokus kepada sebutan atau pertuturan. Tetapi pada masa akan datang, saya mungkin akan menyentuh aspek penggubahan. Jadi perjalanan kita masih lagi jauh. Ulang kaji ayat aktif dan ayat pasif, iaitu faktor yang kedua. Sila fahami penerangan yang diberikan di skrin yang telah kita bincangkan beberapa kali sebelum ini. Begitu juga, sila ingati panduan umum yang diberikan di skrin apabila kita menganalisa struktur ayat dari segi ayat aktif ataupun ayat pasif. Ulang kaji gandengan subjek dan kata kerja di dalam ayat, iaitu faktor yang ketiga. Sila fahami penerangan yang diberikan di skrin yang juga telah kita bincangkan beberapa kali sebelum ini. Ulang kaji mengenai bentuk umum kata kerja, iaitu faktor yang pertama. Bentuk umum untuk setiap pecahan keberlakuan, iaitu tense untuk present tense dan past tense bergantung kepada sama ada ayat tersebut adalah ayat aktif atau ayat pasif dan untuk subjek yang berbentuk tunggal atau berbentuk majmuk dan juga bagi kata kerja dari kategori adalah, ialah, merupakan ataupun bentuk tindakan adalah seperti yang tertera di skrin. Buat masa sekarang, saya begitu menggalakkan untuk anda cuba menghafal bentuk umum setiap pecahan keberlakuan ini. Ianya amat berguna sewaktu kita mula menganalisa struktur ayat-ayat latihan bahasa Inggeris. Sekarang mari kita bincangkan jawapan kepada soalan-soalan latihan untuk video nombor 8. Convention untuk menjawab soalan adalah sama seperti sebelum ini sebagaimana yang tertera di skrin.
Untuk question number 1, ayatnya adalah they like this city. Subjek dalam ayat ini adalah perkataan they, maka digariskan di bawahnya. Perkataan they merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N, dan berbentuk plural, maka ditandakan dengan huruf PL. Dalam ayat ini, gandingan subjek dan kata kerja adalah perkataan they dengan perkataan like. Di sini saya ingin menambahkan senario jika ketunggalan atau kemajmukan subjek di dalam ayat telah berubah. Untuk question number 1A ini, anda dapat lihat yang subjek telah menjadi singular. Maka verb telah berubah menjadi perkataan likes dengan ada S di hujungnya. Untuk soalan berikutnya, saya hanya akan menayangkan jawapan di skrin dan saya mahu anda bandingkan dengan jawapan yang anda ada. Saya hanya memberikan komentar jika perlu. Untuk question number 4, perkataan news, iaitu berita adalah sejenis noun yang wujud hanya dalam bentuk singular, walaupun perkataan news ada S di hujungnya. Apabila anda mempelajari bahasa Inggeris, maka anda akan terdedah kepada kes-kes terpencil seperti ini melalui pembacaan. Oleh kerana news tidak boleh wujud dalam bentuk plural, maka saya telah ubah ayat menjadi seperti yang tertera di question number 4A. Untuk question number 4A ini, anda boleh juga berhujah bahawa dua perkataan news adalah bukan dua nouns tetapi adalah dua frasa, iaitu frasa pertama, news from the north, dan frasa kedua adalah news from the south. Hujah ini juga adalah boleh diterima. Saluran ini tidak menekankan kepada jenis panggilan. Selagi anda mampu mengenal pasti yang mana subjek dan apakah subjek itu berbentuk tunggal ataupun berbentuk majmuk, maka ianya adalah memadai untuk anda menguasai asas nahu bahasa Inggeris. Untuk ayat di question number 6, British English menggunakan perkataan flat, manakala American English menggunakan perkataan apartment. Di alam pekerjaan di Malaysia, kita boleh menggunakan kedua-duanya. Untuk ayat ini juga adalah lebih tepat jika kita letakkan perkataan ish di hujung ayat. Maka ayat tersebut akan membawa makna kesemua unit-unit apartmen tersebut adalah berharga RM200,000 setiap satu. Untuk question number 9, sila perhatikan kehadiran perkataan does. Di sini berlaku gabungan verb dengan perkataan tertentu dan dalam kes ini perkataan does. Maka verb tersebut, iaitu perkataan tell, hanya boleh mengambil bentuk asas. Untuk question number 9A, sila perhatikan kehadiran perkataan do. Di sini berlaku gabungan verb dengan perkataan tertentu dan di dalam kes ini perkataan do. Maka verb tersebut, iaitu perkataan tell, juga hanya boleh mengambil bentuk asas. Sila ambil perhatian bahawa perkataan does hanya boleh digabungkan dengan subjek berbentuk tunggal dan selain dari perkataan I, iaitu saya. Maknanya tidak boleh digabungkan dengan perkataan I. Manakala perkataan do hanya boleh digabungkan dengan subjek berbentuk majmuk dan perkataan I, iaitu saya. Kita akan membincangkan topik ini dengan lebih mendalam di dalam video di masa hadapan. Ayat-ayat di question number 10 dan 10A juga berlaku gabungan verb dengan perkataan tertentu. Dan di dalam kes ini, perkataan did. Ini menandakan ayat-ayat ini dari segi keberlakuan adalah past tense, walaupun verb dalam ayat tersebut adalah berbentuk asas. Ayat di question number 11 ini adalah contoh ayat bergabung. Ianya terdiri dari dua ayat. Dalam ayat pertama terdapat gandingan subjek dan kata kerja, dan dalam ayat kedua juga terdapat gandingan subjek dan kata kerja. Sila ambil perhatian bahawa ayat pertama dari segi keberlakuan adalah present tense, manakala ayat kedua adalah past tense. Selepas digabungkan, ayat tersebut masih terdapat dua gandingan subjek dan kata kerja, tetapi berkongsi subjek yang sama.
Gandengan yang pertama adalah antara perkataan Malacca City Centre dengan perkataan is. Gandengan yang kedua adalah antara perkataan Malacca City Centre dengan perkataan was. Ayat di question number 11A adalah sama dengan question number 11 tetapi ayatnya mempunyai subjek yang plural. Untuk latihan bagi video kali ini, kita akan gunakan convention yang sama dengan sedikit penambahan iaitu nombor 6, sila nyatakan jenis bentuk kata kerja sama ada bentuk adalah, ialah, merupakan ataupun bentuk tindakan. Nombor 7, sila nyatakan jenis pecahan keberlakuan ayat tersebut. Dan nombor 8, sila nyatakan jenis ayat sama ada ayat aktif atau ayat pasif. Di sini kita akan mula membina kemahiran menganalisa struktur ayat-ayat bahasa Inggeris. Untuk example number 1, ayatnya adalah He is a student at the nearby college. Jika anda lihat bentuk umum keberlakuan, maka anda akan dapat padankan dengan kotak merah seperti yang tertera di skrin. Oleh itu, form of verb, bentuk adalah, ialah atau merupakan. Type of tense, simple present tense. Type of sentence, active sentence. Subjek dalam ayat ini adalah perkataan he, maka digariskan di bawahnya. Perkataan he merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N dan berbentuk singular, maka ditandakan dengan huruf HG. Verb di dalam ayat ini adalah perkataan is, maka ditandakan dengan bulatan. Dalam ayat ini, gandengan subjek dan kata kerja adalah perkataan he dengan perkataan is. Jika anda menggunakan kamus untuk mencari makna setiap perkataan utama, maka anda boleh fahami ayat tersebut di dalam bahasa Melayu sebagai dia adalah seorang pelajar kolej yang berdekatan. Untuk example number 2, ayatnya adalah Traffic survey for the new highway had been conducted for 6 months last year. Jika anda lihat bentuk umum keberlakuan, maka anda akan dapat padankan dengan kotak merah seperti yang tertera di skrin. Oleh itu, form of verb, bentuk tindakan, type of tense, past perfect tense, type of sentence, passive sentence. Subjek dalam ayat ini adalah perkataan survey, maka digariskan di bawahnya. Perkataan survey merupakan sejenis noun, maka ditandakan dengan huruf N dan berbentuk singular, maka ditandakan dengan huruf SG. Verb di dalam ayat ini adalah perkataan had been conducted, maka ditandakan dengan bulatan. Dalam ayat ini, gandengan subjek dan kata kerja adalah perkataan survey dengan perkataan had been conducted. Jika anda menggunakan kamus untuk mencari makna setiap perkataan utama, maka anda boleh fahami makna kepada semua perkataan utama kecuali perkataan conduct. Ini kerana kamus hanya akan menyenaraikan makna perkataan conduct mungkin seperti laksana, buat, jalankan dan lain-lain. Oleh kerana anda tahu yang ini adalah ayat pasif, maka anda tahu makna kepada verb had been conducted bukanlah telah melaksanakan ataupun telah membuat atau telah menjalankan. Tetapi makna kepada verb had been conducted adalah telah dilaksanakan ataupun telah dibuat ataupun telah dijalankan. Maka dengan menggunakan kamus, anda boleh fahami ayat tersebut di dalam bahasa Melayu sebagai kajian lalu lintas bagi lebuh raya baru itu telah dilaksanakan selama 6 bulan pada tahun lepas. Sekarang saya akan tayangkan sambil lalu soalan-soalan untuk latihan bagi video ini. Saya galakkan anda menulis kembali soalan-soalan ke dalam buku nota. Cuba jawabkan soalan-soalan ini dan bandingkan dengan jawapan di dalam video berikutnya. Skrin akan bertukar dalam kiraan 5. Sila gunakan butang pause jika perlu. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.